أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam Jumaat yang penuh barakah ni. Allah pertemukan lagi kita. Allah himpunkan lagi kita berada dalam rumahnya ini dalam keadaan kita masih lagi diberikan pinjaman nyawa, pinjaman kesihatan. Diberikan lagi nikmat Islam, nikmat iman yang ada dalam diri kita. Sungguhnya nikmat iman dan Islam ni sangat besar nilai dia. Hanya orang yang ada iman dan Islam dalam diri dia dapat rasa nikmat tu. Amalan yang kerjanya sikit buatnya, tapi pahalanya besar, pahalanya berganda. Hari ni kita nak kongsikan kelebihan mengajar ilmu agama, ataupun kita menyampaikan sesuatu ibadat, satu teori tentang ibadat, cara sembahyang sunat hajat, cara puasa sunat Isnin Khamis, cara kita berzikir, cara kita memakai kain plekat, contoh. Cara melilit serban, contoh. Tengok macam mana kebaikan, kelebihan yang dia dapat. An Sahlin ibn Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar li Ali radhiyallahu anhu fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min an yakuna laka khumrun na'am. Sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada perang Khaybar, demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada seorang lelaki disebabkan kamu, ia lebih baik bagi kamu daripada memiliki unta megah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sebut, tuan-tuan, kalaulah Nabi pesan pada Sayyidina Ali, kalaulah seseorang kamu bercerita sesuatu perkara, berkongsi sesuatu perkara, menyebabkan orang yang mendengar itu mendapat hidayah, diberi hidayah oleh Allah Ta'ala untuk berubah. Contohnya dia tidak solat, kan? Kita pun cerita seksa orang tak solat, ataupun pahala orang yang solat. Di antara dua, tuan-tuan, sama ada kita cerita keburukan dia atau kebaikan perkara yang dia buat tu. Kalau kita tak solat, cerita kan azabnya gini, dililit oleh ular dalam kubur dan sebagainya. Atau kita cerita kebaikan dia. Kalau kita solat, senang nak jawab dalam lubang kubur, sebab perkara utama yang disoal dalam kubur adalah solat. Cerita gitu kan, menyebabkan orang ini berubah jadi solat. Ni Nabi kata lebih baik bagi kamu daripada memiliki unta megah. Unta megah ni kalau tuan-tuan Google dalam internet, cek dalam internet, cek harga lah, cek harga. Taklah mahal sangat unta merah ni, lebih kurang dalam 900,000 sahaja. Seekor unta merah ni harga dia lebih kurang 900,000, hampir 1 juta sahaja. Bagi orang banyak duit lah. Bagi kita dengar 900,000, ya. Nabi kata kalau kita pesan suatu perkara baik pada seseorang, yang ni dia kata mengajar ilmu agama. Macam saya kata tadilah, kita ajar dia, lalu dia mendapat hidayah dengan apa yang kita sebut tadi. Sama ada kita pesan pada dia, kan, kita kongsi pada dia, ustaz kata gini. Aku dengar dalam kuliah gini, dalam khutbah Jumaat khatib kata gini.
Cerita pasal tak bayar zakat contohnya kan. Cerita pasal orang main judi, cerita pasal tikar nombor ekor, kan. Balasannya begini. Dia pun tinggalkan amalan tu yang buruk tu. Kan, balasan orang yang tidak solat begini. Dia pun cepat-cepat solat. Dan dia tak pernah tinggal dah sampai dia mati. Maka lebih baik, pahala dia besar sangat tuan-tuan, lebih besar daripada harga seekor unta merah tadi, 900,000. Selain daripada itu, ada lagi kebaikan yang lain. Kita sambung kelebihan yang lain. Yang lainnya ialah seperti kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat baginda yang paling bawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Kelebihan seorang alim ke atas seorang abid ahli ibadah adalah seperti kelebihanku ke atas orang yang paling bawah di kalangan kamu. Nabi sebut kelebihan orang yang berilmu ni, orang yang ada ilmu berbanding dengan ahli ibadah. Apa beza orang berilmu, alim, ulama dengan abid, ahli ibadah? Orang yang alim ni biasanya dia amalkan sesuatu amalan itu dengan ilmu dia, dengan apa yang dia belajar daripada tok guru dia, dengan sanad dia, sampailah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ahli ibadah ni belum tentu. Kadang-kadang dia tengok orang buat, dia ikut dia. Lalu dia buat, dia menyangka bila buat banyak tu lebih baik daripada buat sedikit. Tapi kualiti dia tak ada. Contoh mudah, sembahyang sunat Sembahyang sunat dia buat banyak, 12 kan. Tok imam buat 2 je sembahyang sunat, dia contoh. Ataupun sembahyang sunat apa-apalah, sikit je. Tapi cukup tertib dia kan. Takbir dia jelas, putih, Fatihah dia berputih, rukuk dia, tamakninah dia ada, iktidal dia, tamakninah ada, semua lengkap. Beri salam, habis baca doa balik. Dia 12 rakaat. Tetapi 12 rakaat dia macam bah ekspres perdana, nombor ribu-ribu. Tengok dalam iklan kan. Pak, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Ya kenapa tu ya nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahu Akbar. 12. Yang tadi 2. Tapi 2 yang dilaksanakan dengan tertib, dilaksanakan dengan cukup sifat dia, lebih baik daripada 12 tadi, kerana Allah tak terima. Kenapa? Tak cukup sifat. Fatihah pucuk gitu, melanggar, tamakninah tak ada, Allah tak terima. Rugi. Buat banyak, ahli ibadah banyak buat ibadat, tetapi tak kena, tak diterima. Berbanding orang yang buat sedikit tapi sempurna. Macam zikir juga tuan-tuan. Zikir sama. Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Putih tak? Berbutih. La ilaha illallah. Masalahnya bila dia masuk gear 2, dia dah hilang putih dia tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada lagi, masuk gear 3 je. La ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Dia menyangka dengan banyaknya sebutan zikir itu menyebabkan banyak dapat pahala. Tapi dia tak jaga kualiti zikir dia. Kan dia pom sampai tak butir kalimah zikir dia, kan. Ilahi Rabbana subhanallah, 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 subhanallah. Butir kan? Dia tak lambat, dia tak laju. Subhanallah, 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 subhanallah. Padahal subhanallah kan? Subhanallah, 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 nak laju. Tu. Ni kelebihan Rasulullah kata orang alim ni dengan orang ahli ibadah, beza dia seperti kelebihan aku ke atas orang yang paling bawah dalam kalangan kamu. Rasulullah kata seperti Rasulullah dengan orang yang paling rendah martabatnya dalam kalangan umat dia, yang baru masuk Islam ke, yang baru faham tentang Islam ke, beza jauh dengan Rasulullah. Itulah beza orang alim dengan ahli ibadah. Kecuali ahli ibadah yang memang alim, kan, dia belajar, ada tok guru, dia beramal dengan ilmu dia, dengan cukup sifat dia tadi, cukup tertib dia. Tu baik, bagus. Dia belajar, dia amal dengan ilmu.
Bukan ikut orang, bukan ikut dan. Ikut dan. Perempuan. Nak cepat, nak laju, nak banyak. Tapi tak ada kualiti. Tu bahaya tu. Seterusnya lagi disebutkan juga dapat memberi syafaat pada hari kiamat. Orang alim ataupun ilmuwan kan, yang beramal dengan ilmu dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yashfa'u yaumal qiyamatil anbiya, tsumma ulama, tsumma syuhada. Yang akan memberi syafaat pada hari kiamat nanti para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Sebab mata wang dalam alam barzakh, alam akhirat tak sama dengan mata wang dunia. Kita kena pergi money exchange dulu kan, tukar dulu duit mata wang. Macam mana nak tukar pada mata wang akhirat? Tukar dalam bentuk sama ada 3 perkara itulah yang boleh ikut anak Adam ni waktu dia mati. Sama ada ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, ataupun doa anak soleh. Ilmu bermanfaat boleh tukar tak? Boleh. Kita nak tukar dia jadi ilmu bermanfaat. Kita ni ilmu tak banyak, kita beli kitab, sedekah kat orang, biar orang baca. Kan? Moga-moga pahala yang dia dapat tu, ada ustaz datang beri kuliah contoh kan, bawa kitab, orang dengar je, contoh tak? Dia kita tanya ustaz baca kitab benda contoh kan, kitab ni berapa harga 10 riyal suti, dia pun beli 40 suti, 400 riyal dia beri seorang satu jemaah sambil dengar taklah ngantuk, boleh tengok kitab, boleh rujuk kitab contoh. Setiap yang jemaah baca tu boleh pahala ke dia. Kan, itulah mata wang akhirat. Pusing balik daripada mata wang dunia, tukar kepada bentuk mata wang akhirat. Maka dia mati, ikut dah duit tu, ikut kan. Kita tak hidup lagi kan, selagi ada kat atas muka bumi ni, ada di masjid ke, ada di rumah ke, sampai satu masa orang capai juga. Kita amalan pahala berganda. Orang pun baca, mata wang masuk dalam kubur dia. Tu salah satu cara kan. Sedekah jariah macam tu juga, ambil duit masuk dalam tabung sedekah, bantu orang susah kan, bayar bil elektrik masjid ni. Orang dengar kuliah, duduk je orang dalam masjid ni tekan je switch lampu ni, pahala masuk dah ke dia. Tak mula kuliah lagi, tak buka mic lagi, baru tekan switch lampu ni dah ada pahala masuk ke dia. Kenapa? Sebab dia bayar bil elektrik masjid. Bila air kan, orang ambil wuduk sekarang kurang sikit pahala dia. Kenapa? Sebab orang jarang wuduk kat masjid lah, orang ambil dari rumah kan. Elektrik okey, orang masuk aja tekan switch, pahala masuk terus. Kalau dah mati, kalau dia hidup kan, kalau dia pesan kat anak dia, ayah mati nanti sambung kerja buat ayah ni. Apa dia? Setiap bulan cari AJK masjid, minta bil, kamu sambung bayar kan. Niatkan untuk ayah. Nak guna duit mana? Tu duit sawit ayah tu. Ayah mati dah, duit sawit ada ke? Ada. Pergi bayar duit masjid. Lepas tu baki tu menggunalah untuk kehidupan kan. Duit sawit tengah mahal sekarang ni, 10,000 sebulan contoh. Bil elektrik baru berapa ratus kan? Katalah 400 contoh kan, 500 ke. 9,500 tu ambil lah, gunalah untuk kehidupan kan. 500 tu untuk sahang ayah dalam kubur esok. Kenapa? Pergi bayar duit elektrik, bayar duit api, duit air. Kan? Dia ngikut. Itu mata wang akhirat dia masuk. Kan? Kalau orang jenis lebih brotherhood lagi kan, lebih beruang lagi, banyak duit lagi, dia minta siap-siap ni, ini berapa tahun lagi boleh pakai kapet ni? Tanya. Lagi 3 tahun. Lagi 3 tahun standby, hantar bil pada saya kan, kira berapa total kos kapet ni kan, 30,000 ke, beri saya kan, saya bayar. Saya tempah dulu dah 3 tahun daripada sekarang. Kalau selainnya saya mati, contoh saya mati, minta pada anak saya dah letak dah dalam akaun sekian-sekian kan, dia akan bayar. Ni untuk kapet masjid. Ada yang terakhir disebut mendapat pangkat atau martabat yang tinggi. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, lil ulama darajatun fawqal mu'minin bi 700 darajah, ma bainad darajataini masiratu 500 amin. Bagi para ulama ada beberapa pangkat di atas orang-orang yang beriman
iaitu dengan 700 pangkat yang di antara tiap-tiap 2 pangkat itu selama 500 tahun perjalanan. Lihat Ihya Ulumuddin muka surat 20. Ulama ni tingkatan dia tinggi sangat tuan-tuan, tak jauh sangat daripada orang beriman yang biasa, orang awam ni. Kenapa tinggi? Tuan-tuan bayanglah, kalaulah ulama tu tingkatan dia 700, pangkat dia 700 lebih tinggi daripada orang awam. Bayangkan para nabi, para rasul. Allahu Akbar. Kan? Bayangkan martabat para nabi, para rasul. Ulama je dah 700, beza dia. Lalu kita ni yang tak ulama ni kan, kita yang orang awam ni, jangan ringan sangat mulut nak label ulama. Kan? Kita duk kutuk ulama ni, tak betul dia ni. Mana hak kita nak melabel dia? 700 tingkat ni. Ibarat kalau kita buat dalam bentuk kilometer, kan, kilometer, ataupun buat dalam bentuk meter je lah, 700 meter. Sini ke mana tuan? Sini ke Simpang, lebih kurang lah 700 meter. Sini ke Simpang 700 meter jarak dia. Jauh tak? Jauh. Kita nak kenal orang yang duduk 700 meter, nak tengok dari sini, nampak tak? Kalau nampak pun jelas tak? Tak jelas. Begitulah para ulama. Kita nak melabel dia tu, oh tak betul dia ni, kan. Macam mana dia boleh bercanggah dengan ulama ni? Macam mana dia boleh? Tak boleh kita nak label ulama ni. Kenapa? Tingkat dia 700. Saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian pada hari ini. Kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan tadi ialah apabila kita ada satu ilmu, kan, yang Nabi sebut balighu anni walau ayah, sampaikanlah padaku, kan, walau ayah, walaupun satu ayat daripada apa yang kamu faham, perkara agama ataupun perkara yang memberi manfaat, ada cadangan yang baik dan sebagainya, berilah cadangan tersebut supaya dapat dikongsi dan dimanfaatkan oleh orang lain, kan. Sama ada dalam kehidupan kita, dalam ibadat kita, kan, kita tegur dia ke, tak betul pakai gini, kan, nak semayang ataupun gini, sah ni tak sama ni, kan, gini-gini. Benda yang simple je tuan-tuan. Tetapi bila kita tegur tu mendatangkan kebaikan buat diri dia, kita akan dapat pahala apa yang dia buat tu. Kan? Perkara yang kita sampaikan itu lekat di dalam hati orang lain sehingga menyebabkan dia boleh beramal dengan perkara yang kita sampaikan itu sehingga ke akhir hayatnya, maka menjadilah ia sebagai al-ilmu yanfa'u bih, ilmu bermanfaat yang diamalkan oleh orang. Sampai kita mati pun menjadi saham akhirat buat kita. Yang baik datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah tu zahir dari saya, hakikat muslim Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa maaf sekali lagi, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah.